Okey, hari ni kita tengok haba pemendakan. Apa itu haba pemendakan? Boleh rujuk ke teks kamu juga. Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila satu mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Contohnya di sini kita ada mendakan putih barium sulfat. Mana terhasilnya mendakan putih barium sulfat ini? Kerana garam barium sulfat ialah garam yang tak terlarutkan. So, bila tak larut, dia akan membentuk mendakan lah. Ini dia punya persamaan termokimia kita. Barium sulfat ini terhasil daripada ion barium bertindak balas dengan ion sulfat. So, berdasarkan persamaan termokimia di atas ni, sebanyak 42 kJ haba dibebaskan apabila 1 mol mendakan barium sulfat terbentuk. Ni dia dah letak dah ni. Dia punya haba, nilai haba dia, nilai haba tindak balas, nilai haba pemendakan bagi barium sulfat ialah 42 kJ per mol. Okey, tanda negatif di sini bermaksud tindak balas ini merupakan tindak balas eksotermik, di mana dia membebaskan haba ke persekitaran. Bila kita pegang bika tu, dia akan rasa macam panas sikit lah kerana ada peningkatan haba. Okey. So, kita nak tengok penyelesaian masalah yang melibatkan soalan haba pemendakan. Okey, contoh di sini. Ini contoh cikgu ambil daripada buku teks juga. So, kamu boleh refer buku teks kamu. Okey, kita tengok contoh pertama. Kita ada 100 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. Ini larutan plumbum 2 nitrat. Dicampurkan dengan larutan natrium sulfat 1 mol desimeter padu. Okey, suhu campuran tindak balas meningkat daripada 30 kepada 33. Okey, itu maklumat yang dia bagi. So, soalan dia minta kita hitungkan haba pemendakan plumbum 2 sulfat. Soalan minta hitungkan haba pemendakan plumbum 2 sulfat. So, kita highlight saja soalan tu minta apa. Okey. Kita pergi pada cara-cara nak selesaikan soalan ini. Pergi pada langkah yang pertama, hitungkan bilangan mol mendakan plumbum 2 sulfat yang terbentuk. Okey. Plumbum 2 sulfat. Kita tahu, kamu tahu plumbum 2 sulfat ni PbSO4 dia terbentuk daripada ion plumbum dan juga ion sulfat, daripada ion plumbum dan ion sulfat. Okey, dalam soalan tiada bahan plumbum 2 sulfat. So, kalau kita tengok daripada soalan ni tiada kan. So, macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari dia punya bilangan mol? So, kita tengok di sini. Di manakah bahan yang mempunyai ion plumbum dan di manakah bahan yang mempunyai ion sulfat. So, di sini cikgu dah highlightkan warna kuning. Dalam plumbum nitrat adanya ion plumbum. Okey, so di sini dikata bilangan mol ion plumbum sama dengan bilangan mol plumbum 2 nitrat. Okey. Bilangan mol, bilangan mol, kita highlight sikit. Bilangan mol plumbum sama dengan bilangan mol plumbum 2 nitrat. Okey, itu untuk ion plumbum. So, di manakah ion sulfat? Ni dalam natrium sulfat. So, bilangan mol ion sulfat sama dengan bilangan mol natrium sulfat. So, kita nak cari bilangan mol, kita kena guna maklumat yang kita ada. So, untuk cari bilangan mol ion plumbum, kita cari bilangan mol plumbum 2 nitrat menggunakan formula bilangan mol sama dengan MV bahagi 1000. Bilangan mol sama dengan MV bahagi 1000. So, M ini ialah kemolaran. So, cari kemolaran di atas bagi plumbum 2 nitrat ialah 1.0 mol desimeter padu.
V isi padu dia berapa? Dia dah bagi iaitu sebanyak 100 cm padu. So bila kita kira bilangan mol MV per 1000, dapatlah 0.1 mol. Okey, kemudian kita tengok bilangan mol ion sulfat. Kita cari bilangan mol natrium sulfat. Bilangan mol natrium sulfat sama juga dia punya formula, MV bahagi 1000, M dia 1 mol desiliter padu, V ialah sebanyak 100 cm padu. So bila kita kira 1 darab 100 bahagi 1000, kita bahagi 1000 sebab 100 ini dalam unit sentimeter kan. Dalam soalan 100 ini dalam unit sentimeter padu. So, kita tukar dia kepada desimeter, kita bahagi dengan 1000 ni. Okey, so dapatlah 0.1 mol. Ni PB 0.1 mol, sulfat pun 0.1 mol. So berapakah pelambang 2 sulfat? Dia buat perkadaran. Okay. Tulis persamaan ion untuk tindak balas. So daripada persamaan ion ini, 1 mol ion pelambang bertindak balas dengan 1 mol ion sulfat akan menghasilkan 1 mol ion 1 mol pelambang 2 sulfat. Ini daripada persamaan di atas. Yang ini daripada persamaan. Oleh itu 0.1 mol pelambang 2 bertindak balas dengan 0.1 mol ion sulfat akan menghasilkan 0.1 mol pelambang 2 sulfat. Yang ini daripada pengiraan. Daripada pengiraan. Perkadaran sajalah. Perkadaran kita buat. Kalau 1 nisbah 1 nisbah 1, 0.1 dia akan nisbah 0.1. So sini pun 0. mol juga. So, kita dapat 0.1 mol pelambang sulfat. Okey, selesai untuk langkah pertama. Langkah yang kedua, hitungkan perubahan haba. Untuk hitungkan perubahan haba, dia punya formula ialah saja dia minta perubahan haba, kita terus terbayang Q sama dengan MC theta. M ini ialah jisim, C ini ialah muatan haba tentu. Nilai ini memang dia bagi ya. Dia akan bagi yang theta ialah perubahan suhu larutan campuran. So kita cari dulu M. Nak cari jisim larutan campuran. Okey, dia akan bagi muatan haba tentu larutan dengan ketumpatan larutan. So daripada ketumpatan ni kita boleh kira jisim. Kan ketumpatan ini kita tahu ketumpatan, dia punya formula ketumpatan apa? Jisim boleh cari jisim. Ubah formula itu terus jisim sama dengan ketumpatan dalam isi padu. Ketumpatan dia berapa? Dia bagi sini 1. Isi padu ini ialah isi padu jumlah, isi padu kedua larutan. Di sini 100, ini 100, ini 100. Sejumlah isi padu yang kita ada 200. 1 darab 200 akan dapat 200 unit bagi jisim 200. Okey, selesai untuk M. Sekarang nilai C. C dia sudah bagi dalam soalan 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Ini yang dia bagi. Theta ini kita kena cari. Theta ialah perubahan suhu larutan. Yang dia highlight tadi. Maksudnya suhu tu berubah daripada 30 kepada 33. So berapa beza suhu tu? Jadi cara nak kira dia, suhu tertinggi tolak suhu awal, 33 tolak 30, kamu akan dapat 3 darjah Celsius. Okey, dah dapat semua nilai. M kita dah tahu, C dah tahu, theta dah tahu.
So kita boleh kira Q. Haba yang dibebaskan dalam tindak balas Q 200 darab 4.2 darab 3. So kita dapat jawapan 2.52 kilojoule. Kita buat dalam unit kilojoule. Okey. Kemudian kita pergi pada langkah ketiga. Langkah ketiga, hitungkan perubahan haba untuk pembentukan 1 mol mendakan. Kenapa 1 mol mendakan? Sebab haba pemendakan ini merupakan untuk 1 mol mendakan. Sekarang daripada yang kita kira tadi, kita ada mendakan kita ada berapa mol? Mendakan kita ada 0.1 mol. Ni. 0.1 mol. Tapi bila dia minta haba pemendakan, kita kena buat untuk 1 mol. So di sini ialah perkadaran. Kita kena perkadaran. Dia kata kalau 0.1 mol membebaskan, kalau 0.1 mol dia akan bebaskan 252 kilojoule. Jadi kalau 1 mol macam mana? So kita hanya kedaranlah 2.52 bahagi 0.1. Kemudian ini dah darab 1. So akan dapat jawapan dia 25.2 kilojoule per mol. Kadaran saja. Maka pemendakan 1 mol pelan sulfat membebaskan 25.2 kilojoule. Okey. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita nak selesaikan soalan kita. Maka haba pemendakan pelambung 2 sulfat sebanyak 25.2 kilojoule per mol. Kemudian kita letak tanda negatif. Kenapa kena letak tanda negatif? Untuk menunjukkan tindak balas ini ialah eksotermik. Macam mana kita nak tahu tindak balas ini eksotermik? Kita tengok pada dia punya suhu meningkat ke menurun, panas ke sejuk. Suhu ini tadi, suhu daripada 30 dia naik pergi 33. Maksudnya haba tu meningkat. Dia punya suhu tu meningkat, haba tu makin panas kan. Maka itu ialah tindak balas eksotermik. Kita rujuk kepada suhu meningkat ataupun menurun. So bila eksotermik, kita letaklah tanda negatif di situ. Okey. Selesai untuk contoh yang pertama. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, persamaan yang berikut menunjukkan tindak balas pembentukan mendakan argentum klorida. Okey, jika 20 cm padu larutan argentum nitrat dicampurkan dengan kita highlight dia punya bahan argentum nitrat dicampurkan kepada 20 cm padu kalium klorida, hitungkan kenaikan suhu campuran. Sekarang ini soalan minta hitungkan kenaikan suhu campuran. Kalau macam tadi soalan minta haba pemendakan. Sekarang ini dia minta hitungkan kenaikan suhu campuran. So sebelum kita buat pengiraan, tengok dulu maklumat apa yang dia bagi. Dalam persamaan ini dia sudah bagi nilai haba pemendakan iaitu 65.5 kilojoule per mol. Okey, dia dah letak tanda negatif kat situ. Maksudnya di sini ini ialah tindak balas eksotermik. Akan ada peningkatan pada suhu. Perubahan suhu tu akan ada peningkatan. Okey. Kita pergi pada langkah yang pertama. Hitung bilangan mol argentum klorida yang terbentuk. Okey, dalam argentum klorida AgCl adanya ion argentum dan juga ion klorida. So mana datangnya ion argentum ini? Kita tengok bahan yang ada ion argentum ialah argentum nitrat, manakala bahan yang ada ion klorin ialah kalium klorida. So kita kiralah bilangan mol kedua-dua bahan ni. So sama macam tadi, dia punya formula untuk mencari bilangan mol. Bilangan mol sama dengan MV bahagi dengan 1000. So M dia berapa? M dia kalau rujuk pada soalan 0.5 mol darabkan dengan V 20 cm padu bahagikan dengan 1000. Bahagi 1000 sebab cm padu ni kita nak tukar kepada desimeter padu.
So dapat 0.01 mol. Itu untuk ion klorin. Sekarang kira untuk bilangan mol argentum nitrat bagi mewakili bilangan mol ion argentum. So sama juga MV bahagi 1000. M 0.5 darabkan dengan 20, dia punya V bahagi dengan 1000. So dapat jawapan 0.01 mol. Daripada sini kita buat perkadaran. Daripada persamaan 1 mol kalium klorida bertindak balas dengan 1 mol argentum nitrat akan menghasilkan 1 mol argentum klorida. Mana datangnya persamaan ini nih? Persamaan ini datangnya dari sini. Argentum balas dengan klorida akan menghasilkan AgCl. Kan semuanya 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol ion argentum, 1 mol ion 1 mol argentum klorida. So kalau ini daripada persamaan. Okey, dalam pengiraan pula dia minta 0.1 mol. Jadi perkadaran dia 0.01 nisbah 0.0 nisbah 0.01 juga. 0.01 mol argentum klorida. Okey, kemudian step yang kedua, hitungkan. Okey, kita tengok langkah kedua, hitungkan perubahan haba. Perubahan haba dia punya formula Q sama dengan MC theta. So sekarang ini dalam soalan dia suruh kita cari perubahan suhu. Perubahan suhu ialah theta. Hitungkan perubahan suhu campuran. So theta yang kita nak cari theta. Maksudnya bila kita nak cari theta, nilai Q, nilai M, nilai C itu mesti ada dalam soalan. Sebab kita nak cari theta, yang lain-lain tu mesti ada nilai dia. So yang langkah kedua ni kita nak cari nilai bagi Q. Hitungkan perubahan haba, nilai bagi Q. Kita terbalikkan daripada step daripada soalan yang pertama tadi. Kita terbalikkan untuk di sini ni, untuk soalan kedua ni. So kita cari perubahan haba. Perubahan haba tu kita boleh cari daripada nilai haba pemendakan yang dibagi dalam soalan. Okey, 65.5 kJ adalah untuk 1 mol. Untuk 1 mol. So sekarang ini dari pengiraan kita ada 0.01 mol. So kalau kita buat nisbah, 1 mol akan menghasilkan 65.5 haba pemendakan. So kalau 0.01 mol, so kita kira 65.5 bahagi 1 darabkan dengan 0.01 mol. So kamu akan dapat jawapan 0.655 kilojoule haba. Ini ialah nilai Q. Nilai Q. Okey, kita terbalikkan perkadaran tadi. Sebab daripada soalan dia dah bagi dah haba pemendakan. So kita boleh cari nilai Q. Okey, kemudian kita dah dapat nilai Q, nilai M. M itu jisim. Mana kita nak dapatkan jisim? Jisim itu daripada macam tadilah cikgu cakap, daripada formula ketumpatan. Ketumpatan sama dengan jisim bahagi dengan isi padu kan. So kalau kita nak cari jisim, dia punya formula ketumpatan darab dengan isi padu. So isi padu, jumlah isi padu kita 20 tambah 20 ada 40 cm padu. So bila kita kira, kita akan dapat 40 darab 1 dapat 40 gram. Okey, selesai untuk nilai M. Kemudian nilai C, tetap nilai C ini akan dibagi dalam soalan, iaitu 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Itu nilai itu tetap. So bila dah ada kesemua nilai Q, nilai M, nilai C, barulah kita boleh cari nilai theta daripada formula ni. So theta sama dengan Q bahagi dengan MC. Jadi kamu masukkan saja nilai ke dalam formula. Okey, cikgu sambung di sebelah, tak muat. Tapi kalau kamu tulis, kamu terus flow ke bawah. Jangan sambung di sebelah macam tu. Tapi sambung ke bawah kalau kamu tulis. Okey, Q bahagi MC. Q nilai dia 0.655 kilojoule tu. Okey, sorry. 0.655 kilojoule kita tukar dulu kepada joule.
Kenapa kita nak tukar kepada joule? Sebab nilai C kita dalam unit joule. So pastikan bila kita buat pengiraan, unit itu mesti sama. So untuk lagi senang, kita tukar dulu dalam unit joule. So akan dapat 655 bahagi 4.2 darabkan dengan 40. So kita dapat 3.9 darjah Celsius. Itu dia punya kenaikan suhu. Okey, selesai.